Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mega berarak, indah dipandang, di puput bayu pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Cikgu Zarinawati binti Ismail, Guru Besar SK Pasir Putih. Yang dihormati Cikgu Ardalia binti Amiruddin, Penolong Kanan Pentadbiran SK Pasir Putih. Yang dihormati Cikgu Muhammad Najib bin Sebardi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Barisan Guru SK Pasir Putih yang penyayang, komited dan cemerlang yang dikasihi sekalian, serta barisan jawatankuasa PIBG yang turut hadir jika ada pada petang ini. Selamat datang diucapkan kepada semua yang dapat hadir bagi mengikuti sesi taklimat libat urus penataran pengoperasian pembukaan sekolah mengikut fasa PPN. Kehadiran semua amat dihargai. Tumpukan perhatian kepada info yang diberi. Semoga dapat dijadikan panduan kepada semua warga SKPP untuk memastikan harapan pihak kementerian berjaya dilaksanakan. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Untuk itu dipersilakan Al-Fadil Ustaz Akmal Hakim bin Hadi Munir untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Linnabil karimi wa alihi wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Akmal Hakim bin Hadi Munir atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Untuk makluman dan pengetahuan semua, sila isikan kehadiran pada pautan yang disediakan dan digalakkan untuk bertanyakan soalan semasa sesi taklimat dijalankan. Untuk tidak melengahkan masa, marilah kita bersama-sama menumpukan sepenuh perhatian untuk mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Cikgu Zarinawati binti Ismail, Guru Besar SK Pasir Putih. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan. Terima kasih Cikgu Ayu selaku moderator yang pertama. Alhamdulillah kita dapat bertemu di alam maya secara sekali lagi. Yang saya hormati barisan SLT Cikgu Ardalia, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Najib, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Aslinda, Guru Penolong Kanan Core Curriculum dan Cikgu Rahayu sendiri, Guru Penolong Kanan Petang serta rakan-rakan guru hebat SK Pasir Putih
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya harap cikgu-cikgu semua boleh rehat-rehat, santai-santai. Okey, sesuaikan diri untuk mendengar taklimat, okey, pada petang ini oleh dua orang rakan guru kita iaitu Cikgu Arda dan Cikgu Najib. Okey. Kedua-dua mereka akan mentaklimatkan dua perkara yang berbeza dan sangat penting untuk cikgu-cikgu semua laksanakan sebaik saja pembukaan sekolah. Memang seperti yang telah saya jangka, fasa 3 dengan segera fasa Johor terus masuk fasa 3 seperti yang saya duga. Jadi untuk fasa yang kedua, untuk yang minggu depan iaitu PPKI, kita tidak terlibat. Okey, untuk prasekolah kita akan terlibat, di mana anak-anak murid prasekolah kita akan bersekolah. Kalau ikutkan diumumkan 8 hari bulan, maknanya 2 minggu selepas itu lebih kurang 24 hari bulan. Cikgu-cikgu, anak-anak pra kita akan bersekolah. Jadi bermula hari Ahad ni sekiranya dah mula untuk semua rakan-rakan kita yang mempunyai kelas PKPI untuk hadir ke sekolah. Jadi cikgu-cikgu yang lain, kita ni seperti biasa teruskan PDPR di rumah. Okey, nanti semasa taklimat nanti diterangkan apa yang berlaku, apa yang perlu cikgu-cikgu buat semasa pembukaan sekolah nanti. Okey, kalau ada yang tak faham, cikgu rasa tak jelas, cikgu boleh tanya. Okey, yang akan diterangkan oleh Cikgu Arda dan Cikgu Najib. Okey, sekiranya perkara yang ditanyakan itu kami tidak ada jawapannya, kami akan usahakan untuk dapatkan jawapan pada masa akan datang, pada esoknya. Tak ada tunggu lama. InsyaAllah lah, saya rasa cikgu kita ni bukan kali pertama untuk bersemuka. Dah banyak kali dah kita terlibat dalam PKP sebegini. Jadi saya yakin cikgu-cikgu semua dah hadam, dah faham, dah tahu proses-prosesnya. Okey, cuma kita perlu lebih kukuhkan lagi pemahaman kita, ingat balik semula apa yang perlu kita laksanakan. Okay, akhir kata daripada saya tahu sekarang ni ada kalangan cikgu-cikgu kita, cikgu agama dan cikgu Arab, mereka ada juga Google Meet ke ataupun taklimat masing-masing. Jadi kalau dapat buka 2 tingkap, cuba-cubalah dengar. Begitu juga dengan ada rakan-rakan kita yang lain yang terlibat dengan pertandingan bahasa bercerita yang ada di Google Meet dengan PPD. Okey. Usahakanlah kalau dapat rasa macam confused nak dengar yang mana satu, cikgu bolehlah pilih yang untuk yang PPD itu. Rasa kalau pada itu cikgu rasa lebih penting lagi. Okey. Saya harap semua rakan-rakan cikgu ada di sini sebab pada saya tengok ada 46, saya 47, 48 dan 2 orang lagi nanti boleh tengok siapa yang tak join. Sebab pada saya kehadiran ni adalah wajib supaya tidak ada miscommunication apa yang akan disampaikan oleh kedua-dua pemberi maklumat kita nanti. Okey, itu saja untuk setakat ni. Saya serahkan kepada Cikgu Ayu. Terima kasih. Baik, saya teruskan Puan Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Zainawati jatah ucapan, ingatan buat kita semua. Okay, baik. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan terus menjemput Puan Adalia binti Amiruddin, Guru Penolong Kadar Pentadbiran untuk terus menyampaikan taklimat beliau. Okay, beliau akan menyampaikan 2 taklimat, iaitu yang pertama tajuknya adalah pengoperasian sekolah dan seterusnya adalah modul PDP bergilir. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu, sepanjang masa membentangkan
kalimat, cikgu-cikgu boleh terus bertanya, boleh celah terus mencelah dan terus bertanya jika ada sebarang pertanyaan. Okey, baik, tanpa melengahkan masa saya silakan Puan Adaliah untuk teruskan kepada kalimat. Puan Adaliah, mic tak buka Saya tak tepuk. Ya. Ada. Ini kamera dia. Okay. Nanti. Nanti situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Zaniawati binti Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Putih, barisan SLT dan MLT Sekolah Kebangsaan Pasir Putih. Jadi hari ini ada dua tajuk yang berkaitan tentang yang saya akan terangkan. Yang pertama sekali, tajuk yang pertama adalah pembukaan sekolah secara berperingkat ikut pasal PPM mulai 3 Oktober 2021. Pembukaan sekolah, semula sekolah adalah ikut pasal Pelan Pemulihan Negara PPM, di mana kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu, namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran, contohnya prasekolah InsyaAllah yang akan dibuka pada 24 bulan 10 nanti. Dan juga yang ketiga ialah penambahbaikan SOP sedia ada. Okey, kita tengok yang pertama contoh bilangan dalam kelas. Contohnya kalau murid ada 36 orang, jadi kumpulan A 18, kumpulan B pula 18. Kalau ada 40 orang, kumpulan A 20 dan kumpulan B pula ialah 20 orang. Kita tengok minggu yang pertama, PDP bersemuka kumpulan A, terusnya PDPR kumpulan B, dan tukar pula minggu kedua nanti bersemuka kumpulan B, PDPR kumpulan A dan begitulah seterusnya hinggalah cuti sekolah, di mana murid-murid ni akan datang ke sekolah secara penggiliran. Okey, tanpa penggiliran kalau kita lihat pada slide ini yang terlibat hanyalah murid prasekolah. Ya, prasekolah. Rasa pasal 1 ni kita dah semua dah lepas, terusnya pasal 2 pun hari ni last lah, 7 hari bulan 10. Esok kita akan beralih ke pasal 3. Okey, rujuk pada pasal 3. Sama seperti pasal 2. Maksud sama seperti pasal 2 tu maksudnya sekolah tahun 1 hingga tahun 6 masih menjalankan PDPR seperti biasa. Cuma murid prasekolah sahaja yang hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Okey, kita tengok pasal 4 kita masih belum terlibat tapi saya terangkan jugalah ya. Kalau kita tahu Johor bermula sesi persekolahan pada 10 hari bulan 3 iaitu fokus pada tingkatan 6, SEM 2 dan juga PPKI sahaja. Yang lain PDPR seperti biasa. Okey, ini saya teruskan slide seterusnya. Perubahan pasal. Jika sesebuah negeri beralih ke pasal seterusnya, pengoperasian sekolah atau institusi pendidikan KPM ikut ketetapan pasal baru akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke pasal tersebut. Di mana telah diumumkan bahawa negeri Johor daripada pasal 2 beralih ke pasal 3 bermula pada esok 8 Oktober 2021. Dan jangkaan untuk prasekolah memulakan sesi persekolahan pada 24 hari bulan 10
iaitu 2 minggu selepas tarikh fasa. Okey, pelanjutan sesi persekolahan 2021. Kalau kita tengok bermula daripada sesi 2021, kita sekarang berada pada Oktober, seterusnya November dan cuti sekolah pada 10 hari bulan 12 sehinggalah 31 Disember dan akan naik sekolah seperti biasa pada 1 Januari. Tapi 1 Januari tu masih lagi dalam sesi persekolahan 2021 sehinggalah 28 Februari untuk sesi 2021 dan start 1 Mac bermulanya sesi persekolahan 2022. Okey, ni status vaksinasi sehingga 20 September. Vaksinasi warga sekolah. Okey, kita nak ambil perhatian ya. Yang pertama sekali kita tengok hanya pekerja perkhidmatan sokongan yang telah menerima vaksin lengkap boleh bertugas di sekolah. Maksudnya 2 dos vaksin lah. Cara yang kedua, guru dan AKP belum menerima dan tidak menerima vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan garis panduan dan arahan dikeluarkan oleh KPM dipatuhi. Okey, untuk nombor 2 dan nombor 3 terbatal untuk vaksinasi warga sekolah. Kalau sebelum ni memang PPD dah maklumkan bahawa ada ujian COVID-19 lengkap dilakukan 3 hari sebelum hari pertama sekolahan dan juga ujian kendiri. Tapi makluman terbaru nombor 2 dan nombor 3 tu dibatalkan. Okey. Keputusan ujian dilaksanakan kepada pihak sekolah jika ada yang disakiti oleh COVID lah ya. Seterusnya siasa memakai pelitup muka berganda dan pelindung muka. Itu pakai mask ni dua lapis dan juga yang cover depan muka tu. Dan tidak berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid atau warga sekolah yang menerima vaksin lengkap. Maksudnya kalau belum menerima vaksin ataupun yang belum lengkap tak dibenar berada, maksudnya tak boleh campur dengan orang lah dan juga tidak boleh menjalankan PC dengan murid-murid yang hadir pada hari itu. Dekat ni faham tak? Respon? Faham. Alhamdulillah. Faham insyaAllah. Faham. Terima kasih. Faham. Okey, kehadiran dihad kepada 50% enrollment kelas, kehadiran kelas secara pengiraman minggu macam yang saya terang tadi lah. Kalau murid tu ada 40 orang, maksudnya minggu pertama 20, minggu kedua 20 dan seterusnya sampailah cuti sekolah nanti insyaAllah ya. Okey, penambahan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Ini wajib, maksudnya lepas ni kita kena pastikan semua murid, semua guru yang hadir ke sekolah perlu memakai pelitup muka. Faham. Okey. Okey, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Yang ketiga, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas dan membuat ujian kendiri COVID-19 kiranya murid bergejala di sekolah. Ini nanti akan diterangkan oleh Cikgu Najib ya, kaitan tentang ujian kendiri COVID-19. Okey, seterusnya kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Maksudnya kalau hari pertama contohnya praga ataupun nanti murid tahun 1 hingga 6 dia hadir ke sekolah tak pakai baju sekolah, jangan cikgu tahan suruh balik pula kan. Maksudnya dia boleh datang asalkan pakaian tersebut yang sesuai lah untuk hadir ke sekolah. Contoh track suit dan juga baju sukan ke ya. Okey, kehadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Maksudnya mana tahu nanti buka sekolah tapi ada ibu bapa yang masih merasakan anak-anak tak selamat pada sekolah. Dia kena buat surat makluman yang menyatakan ibu bapa ni tak benarkan anak sekolah atas sebab-sebab tertentu lah. Ya? Dia tak dikira sebagai ponting ke ataupun kesalahan disiplin pada murid tersebut. Okey, pengawalan dan penyuraian murid dan pelajar di pintu pagar sekolah. Saya rasa ni pun akan diterang oleh Cikgu Najib. Ya. Setakat ni kita gunakan model 1 dan juga model 4. Ya. Ruang menunggu di dalam kawasan sekolah. Macam ingat lagi pengalaman tahun lepas ya. Murid berada di kawasan sekolah.
lepas tu baru keluar mengikut berperingkat lah. Mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Saya rasa benda ni kita pun dah tahu. Yang pertama sekali mesti pakai pelitup muka setiap masa waktu berada dalam sekolah. Pelitup muka berganda digalakkan. Yang kedua, penjarakan fizikal sekurang-kurang 1 meter pada setiap masa dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun. Saya rasa tahun lepas pun kita dah praktik hinggalah sekarang. Okey, seterusnya keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Dan jika ada di antara murid ataupun guru ataupun warga sekolah yang suhunya 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Sebelum biasa kita akan tunggu murid di depan pintu pagar tu, kita check lah. Kalau tinggi mengikut mana 37.5 dan jumlah seterusnya, maknanya dia tak dibenarkan dan minta kita telefon pada keluarga atau ibu bapa mereka ambil anak di sekolah. Okey, seterusnya keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Disanitasi dengan kerap. Saya rasa benda ni kita dah laksanakan kan. Pagi, kalau biasa pagi datang, sanitasi dulu kelas, meja, kerusi. Lepas rehat pun kita sanitasi dan begitu juga waktu balik. Jadi saya rasa benda ni kita maksudnya teruskanlah. Penggunaan pelitup muka digalakkan. Pengurusan prasarana. Pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka, langsir tidak menghalang aliran udara. Maksudnya pintu dan tingkap sentiasa dibuka dan kedua langsir. Kalau kelas-kelas ada langsir. Puan Ada, Asia nak tanya tu. Ya, tanya. Puan, tadi Puan kata pelitup muka digalakkan. Betul tak tadi? Yang slide tadi. Okey. Adakah digalakkan tu dikategorikan sebagai wajib? Kalau murid tu tak pakai macam mana? Cikgu tak pakai macam mana? Okey, cikgu. Untuk SOP 3.0 ni, pemakaian pelitup muka adalah wajib di sekolah. Dan penutup muka secara berganda baru digalakkan. Oh, maksudnya yang digalakkan tu ialah yang berganda. Double, ya betul. Oh. Jadi mask yang biasa tu kalau selapis saja wajib lah. Wajib, yes. Yang selapis wajib. Dan untuk facial pun digalakkan saja, facial. Oh, okey. Baik, terima kasih. Sama. Okey, seterusnya kalau kelas-kelas ada langsir nanti waktu gotong royong ataupun kita panggil secara bergilir nanti minta diturunkanlah. Langsir tak boleh, maknanya kita open dia macam tu. Penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara. Penyaman udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara dengan mengekalkan suhu 27 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Ni bilik-bilik tertentu je kan ada penyaman udara. Dan seterusnya penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan. Okey, kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Maknanya bilik-bilik khas contohnya macam perpustakaan, makmal sains, apa lagi? Bilik-bilik khas lah. Maknanya boleh digunakan tapi pada tahap minimum ni tak kerap sangat kita gunakan. Memastikan permaidani, tikar dan skirting meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Maknanya kalau lepas ni kalau ada kelas ada permaidani, ada tikar, ada skirting, semua kena cabut. Tak boleh. Maksudnya biar macam tu di kelas. Okey, tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang sesuai dengan kawasan sekolah. Tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang sesuai dengan kawasan sekolah. Okey, faham setakat ni? Penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD, Pusat Kesihatan Daerah bagi kes positif. Macam sebelum-sebelum ni lah. Sama ada arahannya ditutup atau diteruskan atau macam mana, tu semua bergantung pada PKD. Okey, untuk ujian kendiri COVID-19 bagi murid sekolah KPN,
untuk murid tahun 1 hingga tahun 6 dan juga pra. Ujian kendiri COVID-19 pada murid pelajar harian dilaksanakan hanya kepada murid pelajar yang bergejala semasa berada di sekolah. Ini akan diterangkan oleh Cikgu Najib dengan lebih terperinci. Okey, ujian kendiri COVID murid sekolah KPM ni tak terlibat asrama. Ini akan diterangkan oleh Cik Najib. Okey, kantin, pengoperasian kantin. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Kita kena dapat maklumat daripada pekerja kantin lah. Kalau vaksin lengkap, mereka boleh berada di kawasan sekolah. Kalau tak cukup, maksudnya mereka tak boleh ke kantin dan juga menguruskan operasi di kantin lah. Yang kedua, mematuhi SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara dari semasa ke semasa. Yang ketiga, murid pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat dengan sediaan guru. Sama seperti tahun lepas. Murid pelajar dalam kelas yang menggunakan penyambut udara perlu makan di ruang terbuka dengan sediaan guru. Biasa kelas kita tak ada kan penyambut udara, semua kipas sahaja. Jadi makan, minum di kelas seperti tahun 2020. Okey, pengoperasian surau. Saya ni kita pun tak terlibat secara langsung. Seterusnya, okey, tajuk seterusnya garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Ada lebih 4 perkara baru. Kalau dulu sebelum pengoperasian sekolah 2.0 ni tambah ke 3.0. Yang pertama berkaitan dengan vaksinasi. Yang kedua ujian kit kendiri COVID-19, keselamatan warga sekolah, dan yang keempat pengurusan pembukaan sekolah. Okey, vaksinasi warga sekolah. Guru dan AKP yang belum menerima vaksin lengkap dan menolak vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan, rasa yang ni saya dah terangkan tadi. Sama macam yang mula-mula tu. Di mana nombor 2 dan 3 tu terbatal, yang lain SOP, memakai muka, pelindung muka, yang tak lengkap vaksin dan tidak vaksin tak dibenarkan berada di bilik yang sama dengan murid dan juga guru-guru. Okey, seterusnya pekerja perkhidmatan sokongan perlu mendapat vaksin lengkap untuk bertugas di sekolah. Contohnya macam pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, kena lengkap 2 dos untuk jalankan tugas di sekolah. Seterusnya ujian kit kendiri COVID-19. Semua murid pelajar mendaftar, ini yang asrama, kita tak terlibat. Itu akan diterangkan oleh Cikgu Najib lah. Ujian kendiri pun akan diterangkan oleh Cikgu Najib, dan berkaitan dengan pelukusan pun akan diterangkan. Okey, tindakan sekolah bagi warga yang bergejala. Kita fokus pada yang pertama, murid pelajar. Yang pertama, diasingkan di bilik isolasi dan hubungi ibu bapa atau penjaga. Di bilik rawatan kan ada satu bilik isolasi. Kalau mereka bergejala lah, asingkan terus. Lepas tu akan menjalani ujian kendiri. Kalau positif, pihak sekolah perlu menghubungi ibu bapa, penjaga dan PKD bagi tindakan seterusnya. Dan seterusnya kalau negatif, menghubungi ibu bapa, penjaga untuk bawa murid atau pelajar pulang. Dia positif dan negatif tu. Okey, bagi guru dan AKP, kena terus ke fasiliti kesihatan untuk jalani ujian pengesahan. Dan setelah dapat keputusan, tak kiralah sama ada positif atau negatif, perlu memaklumkan keputusan ujian kepada pihak sekolah. Guru atau individu yang mengurus perlu memakai pelitup muka serta memakai sarung tangan pakai buang, menjaga penjarakan fizikal sekurangnya 1 meter dan kerap mencuci dengan
air dan sabun atau sanitasi tangan. Maksudnya nanti untuk ujian kendiri tu guru-guru yang perlu jalankan. Sekiranya murid yang yang ada gejala bimbang sama ada mereka dijangkiti oleh COVID, sama ada positif atau negatif. Itu semua akan diterangkan oleh Cikgu Najib secara lebih lanjut. Okey, pelaksanaan ujian kendiri, ni asrama kita tak terlibat. Ni saya rasa ni akan diterangkan oleh Cikgu Najib. Okey. Okey, kita beralih tajuk yang ketiga iaitu manual pengoperasian pengajaran pelajaran secara penggiliran. Okey, pertama sekolah akan dibuka secara berperingkat untuk fasa Pelan Pemulihan Negara mulai 3 Oktober 2021. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Setakat ni kita masih lagi dalam fasa, insyaAllah esok fasa 3 yang terlibat hanya prasekolah. Kita tengok pengoperasian kehadiran murid secara bergiliran di mana 50% kumpulan A, 50% kumpulan B. Maksudnya pecah pada jumlah murid lah. Macam tadi kan 36, 18, 18. Minggu pertama kumpulan A akan menjalankan PDP di sekolah secara bersemuka, manakala kumpulan B pula akan menjalankan PDPR secara sendiri. Minggu kedua tukar pula, kumpulan A PDPR secara sendiri, manakala kumpulan B pula akan ke sekolah seperti biasa. Dan seterusnya lah hinggalah tutup sekolah. Okey, ini contoh lah. Okey, seterusnya kita tengok ni pun yang sama yang saya dah terangkan tadi. Untuk masa kita dah beralih ke fasa 3, murid tahun 1 hingga 6 PDPR biasa, prasekolah saja yang hadir tanpa penggiliran. Lepas tu murid tahap 1 tahun 1, 2, 3 hadir ini kalau kita dah bergerak ke fasa 4. Setakat ni bawa fasa 3. Ni kaedah pemanggil murid dalam kelas macam yang saya terang tadi, yang samalah, dia beri beberapa contoh. Okey. Pengajaran dan pelajaran secara penggiliran. Tanpa penggiliran, mesti murid tingkatan 6, ni tingkatan 6 semester 2 yang akan mula bersekolah pada 10/3. Ini untuk sekolah menengah lah, kita tak terlibat. 10/10. Okey, seterusnya penggiliran. Ni yang samalah tegang, saya rasa tegang banyak kali ni. Minggu 1 PDPR di sekolah, yang minggu 2 PDPR secara sendiri, membuat latihan atau tugasan untuk pengupahan dan pengayaan dan kesediaan untuk pelajaran minggu seterusnya. Ini tidak terlibat penggiliran, PDPR berdasarkan manual pengajaran pelajaran rumah bersih 2. Ini PDPR lah, jalan PDPR. Okey, yang ni kaedah pelajaran minggu. Kumpulan A, PDP di sekolah, pembelajaran pemulihan dan pengupahan topik S dan T. Maksudnya yang kita ajar secara semuka lah, secara bersemuka. Manakala kumpulan B pula persediaan topik S dan T. Maksudnya yang kita ajar tadi kumpulan A di sekolah kita ajar secara semuka, tapi untuk kumpulan B kita dah, maksudnya kita maklumkan apa tajuk yang kita ajar untuk minggu depan. Untuk dia belajar minggu depan, kita dah beritahu dah. Mungkin kita tahu pusat berapa yang dia kena baca, tapi latihan tak diberi lagi. Dia cuma persediaan untuk murid tersebut belajar pada minggu depan. Kita maklumkan dulu. Contohnya kalau bahasa Melayu, kita beritahu lah kemahiran apa yang kita nak ajar minggu depan, jadi mereka telah bersedia. Jadi maksudnya minggu depan terus masuk pada latihan ataupun penerangan yang lebih, kata orang, lebih jelas untuk murid lebih faham.
Lepas tu pembelai A pula PDPR dia latihan atau tulisan topik S dan T. Maksudnya yang kita dah ajar di sekolah tu, untuk minggu depan mereka akan buat latihan tersebut. Latihan dan tugasan yang kita beri tu. Lepas tu persediaan pula untuk topik, maksud untuk minggu yang ketiga dia nak hadir tu, kita beritahu pula topik apa yang nak belajar untuk minggu seterusnya bagi kumpulan A. Begitulah seterusnya hinggalah minggu yang ke-6. Okey, faham tak setakat ni? 2 atau lebih topik yang bersesuaian boleh digabungkan dalam tempoh 2 minggu pelajaran untuk memastikan kandungan kurikulum dapat diselesaikan. 2 atau lebih topik yang bersesuaian. Kita tengoklah tahap murid tu macam mana. Kalau kelas depan saya rasa tak ada masalah sangat, tapi kalau macam kelas ITM tu, USM tu, kita ikutlah kemahiran yang bersesuaian dengan murid tersebut. Jadi murid tu dapat apa yang kita ajar. Okey, mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran yang ditetapkan dan penguasaan pelajaran murid sepanjang PDPR. Sambil itu kita tengoklah berapa lagi kemahiran yang belum tajuk atau kemahiran yang belum dikuasai oleh murid. Maksud sampai PDPR hingga ditetapkan tu kita terang nanti, maksudnya nanti bila naik sekolah kita tengok balik penguasaan pelajaran murid sepanjang PDPR dikuasai atau tak. Kalau tak mungkin kita kena ulang balik lah. Pertama kalau bahasa Melayu mungkin bahagian tulisan ataupun bahagian yang kedua 2 poin tu. Maksudnya cikgu tahulah tahap mana penguasaan murid. Okey, faham tak cikgu? Takat ni? Ya. Tak respon. Faham, alhamdulillah. Faham. Tidur. Okey, seterusnya. Tanggungjawab yang pertama, pengetua atau guru besar merancang pelaksanaan PDP secara penggiliran, membimbing guru dalam melaksanakan PDP secara penggiliran, pastikan guru menyediakan dan menyerahkan bahan pembelajaran kendiri murid, memantau dan melaksanakan penambahbaikan PDP, mengadakan sesi libat urus dengan ibu bapa penjaga. Ini nanti lepas ni lah Ini kita libat urus dengan guru dulu. Dengan guru nanti bila dah buka nanti mungkin dengan pra ataupun murid tahap 1-2 kita buat pula perlibatan dengan ibu bapa. Dan seterusnya mengadakan aktiviti Professional Learning Community PLC bagi membantu meningkatkan kefahaman dan kemahiran guru. Bagi guru sendiri, yang pertama sekali merancang melaksanakan PDP serta mentafsir murid dengan mengambil kira baki kandungan kurikulum mata pelajaran ditetapkan. Sebenarnya kita kalau PDPR ni memang kita ajar kemahiran tersebut. Tapi kita tak pasti sama ada murid tu menguasai atau tidak kemahiran tersebut. Jadi bila dah bersemuka nanti cikgu akan dapat lihat. Mungkin ada murid yang telah menguasai kemahiran dan ada murid yang tidak menguasai kemahiran. Jadi kita boleh ulang baliklah kemahiran-kemahiran tertentu bersesuaian dengan mata pelajaran bagi memastikan murid yang tak menguasai waktu PDPR dapat menguasai waktu pembelajaran secara bersemuka. Jadi maksudnya cikgu lebih kenal lah murid cikgu, siapa yang kuasai, siapa yang tak menguasai. Jadi masa tu kita perlu rancang, kita perlu laksanakan dan juga mentafsir PBD tersebut. Melaksanakan pentafsiran bilik darjah PBD kepada murid yang mengikuti PDP di sekolah. Ini nanti secara bersemuka lah. Sebab sekarang PDPR pun kita laksanakan pentafsiran bilik darjah. Mungkin kata orang tak dapat satu yang betul-betul solid dah untuk murid tersebut, sama ada betul-betul dia menguasai atau tidak. Sebab kita just ajar secara PDPR begitu sahaja kan. Lepas tu rancangan pengajaran harian yang merangkumi PDP di sekolah dan PDPR secara sendiri. Maksudnya cikgu kena rancang. Yang di sekolah, maksud PDPR di sekolah, lesson plan yang cikgu gunakan. Mana di rumah tu kita maksudnya masih lagi menggunakan hash tapi secara persediaan kepada murid yang berada di rumah. Maksudnya topik yang cikgu dah ajar di sekolah tu, murid yang di rumah tu pun kena tahu juga. Itu maksudnya persediaan sebelum dia belajar untuk minggu depan.
Okey, faham tak setakat ni? Cikgu, faham tak? Faham. Okey. Okey, menyediakan aktiviti dan bahan pembelajaran. Itu memang tugas sebagai guru lah. Aktiviti bahan pelajaran, menyerahkan sumber pelajaran yang boleh digunakan oleh murid, memberi arahan atau tugasan yang jelas kepada murid, pastikan murid mendapat dan memahami tugasan pembelajaran, memaklumkan ibu bapa atau menjaga tentang tugasan pembelajaran yang diberikan kepada murid. Maksudnya yang bersemuka tadi kita memang ajar di sekolah, tapi yang PDPR di rumah tu pun kita kena, kata orang kena take action jugalah. Maksudnya menggunakan WhatsApp ke, Tele ke, maklum pada parent ada tugasan-tugasan tertentu yang perlu dilakukan oleh anak. Bukanlah bermakna yang duduk di rumah tu tak buat apa seminggu tu tak. Masih lagi dalam pengawasan guru dan juga ibu bapa. Maksudnya ibu bapa dimaklumkan ada tugasan dan maksudnya ibu bapa bertindak untuk memastikan anak-anak mereka menjalankan tugasan tersebut. Sebab minggu depan mungkin cikgu, sebab dia dah buat persediaan di rumah, jadi minggu depan tu budak tu maknanya lebih tahulah apa yang dia nak belajar untuk minggu seterusnya. Okey, untuk murid hadir bergila-gila secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. Ini pun saya rasa kena ingatkan murid-murid ni. Takut ada bimbang yang terlupa. Kumpulan A, kumpulan B, kan? Dia dah datang kumpulan A, minggu depan dia datang lagi. Dia pun kadang terlupa. Jadi kena maklum juga dalam grup kelas, maklumkan. Okey, minggu ni kumpulan A yang hadir. Nanti minggu depan, okey, minggu ni kumpulan B yang hadir sebab mungkin anak tu ingat dia tak payah datang sekolah tapi ibu bapa ni kadang mungkin dia terlupa, kan? Kamu kena pergi sekolah pagi, kejutkan semua ni sekali tak belajar pula minggu tu. Dah satu hal yang kena ambil anak, kan, di sekolah. Tapi kalau dah datang, cikgu ajar tu cikgu, jangan suruh dia balik. Biasa, kan? Kalau baru nak tanya. Okey. Taklah. Kadang ada juga tersesat seorang dua, kan? Itulah kalau salah datang nak kena hantar balik ke? Tak lah kan? Kena contact parent dia lah, so datang ambil. Kena ambil lah. Maksudnya budak yang salah kumpulan tu kena balik lah. Kalau seorang okey lagi kot. Kalau ramai-ramai tak sesuai lah pula. Dalam kapasiti yang jumlah kita tetapkan. Dia tetapkan. Okay. Tapi kalau macam hari tu sepatutnya kelas tu 15 orang, tiba-tiba datang 2 orang lebih 17. Yang 2 orang tu terpaksa dikeluarkan lah. Okay. Dia tersalah minggu. Kan? Okay. Kadang kita pun nak cam yang minggu ni kumpulan A, kumpulan B. Okay. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru dan juga buat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Maksudnya kalau yang di rumah tu lah, PDP ada rumah tu, ada kita dah maklum minggu depan awak kena belajar tajuk ni, jadi buat persediaan. So baca buku ke, mungkin beri latihan sikit-sikit ke, supaya mereka bersedia untuk belajar pada minggu seterusnya. Okey, ibu bapa menjaga memastikan anak jagaan hadir ke sekolah ikut jadual pembelajaran disediakan oleh pihak sekolah. Itulah tadi yang macam saya maklum tadi, kena dimaklumkan jugalah dalam kelas tu. Minggu ni siapa, minggu kumpulan A ke, kumpulan B ke, kadang-kadang dia orang pun tak ingat, kan. Okey. Memastikan anak atau anak jagaan laksanakan tugas aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru. Kena maklum jugalah macam inilah, macam kita ni kena buat 2 benda. Yang pertama bersemuka di sekolah secara bersemuka, yang kedua PDPR pun kena jalankan juga. Bukan maksudnya bila dia datang sekolah yang PDPR tu kita abaikan, tak. Masih lagi menjalankan kedua perkara iaitu secara bersemuka dan juga secara PDPR. Okey, membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Yang kita maklumlah untuk kumpulan yang tak hadir ke sekolah pada minggu tu. Yang seterusnya berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk dapatkan maklumat pembelajaran anak-anak. Ini ibu bapa lah. Ya, menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberi bimbingan dan motivasi, memberi kerjasama yang terusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okey, di KPM Perkasaku memerkasaan pelaksanaan kurikulum. Kalau cikgu tengok ni dia punya akronim dari KPM Perkasaku, pemerkasaan pelaksanaan kurikulum. Tu Perkasaku tu. Okey, 3 Belajun hingga 31 Ogos 21, 50 hari yang lepas PDP atau PDPR pelaksanaan 70% kandungan asas kurikulum, keadaan online, offline, outside kita tak terlibat.
Ya, ni kita dah kira dah lepas. Kita tengok yang 1 September sebelum cuti sekolah tu, yang 1 September hinggalah 10 Disember, 66 hari. Sebab hari ni baru 7 kan, sampai 10 Disember. Untuk pasal 1 hingga pasal 4, baki 30% kandungan asas kurikulum, baki melebihi 30% pelaksanaan catch up plan CUP, cadangan kaedah pengajaran, pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza, simulasi amali. Ini untuk sekolah menengah lah, ya. Pelaksanaan strategi M2P, mampatan, pecutan dan pengayaan. Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework, SELF. Semua bahan sokongan PDP boleh diakses di sumberku. Cubalah layari sumberku tu, ada maklumat berkaitan tentang bahan sokongan PDP yang mungkin kita boleh gunakan untuk anak didik kita. Okey. Yang berkaitan tentang perkara 1 hingga perkara 6, yang pemekasan pelaksanaan kurikulum tu, dia sebenarnya ada lagi satu slot khas. Lebih kurang dalam hampir 90 slide. Ini kita buat InsyaAllah minggu depan. Sebab saya kena mentelaah dulu. Baru dapat hari Isnin baru ni. Isnin baru ni saya baru dapat. Jadi saya pun tak sempat buka lagi. Saya terpaksa mentelaah dulu, memahami dulu, baru saya boleh terang. Ini memang lebih kurang 90 slide je untuk perkara-perkara yang dinyatakan di situ. Okey, Januari Februari 2022 meneruskan pelaksanaan Catch Up Plan strategi M2P yang kita terlibat lah. Self, bahan diakses di sumberku. Ni ada slot khas pula, insyaAllah minggu depan. Belum ditetapkan tarikh, belum ditetapkan hari. Okey. Saya rasa bahagian saya telah tamat dan saya harap cikgu dapat faham, dan kita slide ni nanti kita akan kongsi bersamalah. Supaya cikgu lebih, kata orang, boleh sama-sama memahaminya. Maksudnya kalau tak faham boleh tanya kami SLT, boleh tanya Puan Zarinawati untuk makluman lebih lanjut. Sebab kami pun dalam proses memahamkan juga sebab benda-benda baru dalam pendidikan kita untuk tahun ini. Saya rasa itu saja makluman daripada saya berkaitan tentang PDP dan juga pengoperasian sekolah. Dan sekiranya ada pertanyaan, kalau tak faham lah. Kalau faham, Alhamdulillah. Okey. Faham setakat ni? InsyaAllah. Yang kalau KPM perkasa tu tak faham tak apa. Nanti kita ada slot khas. Okey, itu saja daripada saya dan seterusnya saya serahkan kepada Assalamualaikum. Serahkan. Okey, waalaikumsalam. Siapa cakap? Fazli. Fazli. Okay. Apa yang bertanya tu? Asif. Saya dia. Asif. Oh, Asif. Dah habis masa. Teruskan Asif. Nak balik, balik Kedah. Saya. Ya, saya. Puan. Kita bersekolah sampai Puan. Ya. Kita bersekolah sampai 10 bulan kan? Dengar jelas. Dengar. 10 bulan tu 10 bulan 10 bulan 11, 10 Lepas tu cuti tu macam mana Puan? Cuti tu kita macam datang seminggu awal ke ataupun ambil semua cuti tu ke macam mana? Tak ada. Asyik sesi 2021 tak tamat. Puan. Hello. Tahun depan pun tamat. Cuti je lah 3 minggu. Cuti penuh Asif. Untuk Asif, cuti penuh Asif. Lepas tu Asif boleh balik. Sekolah. 9 bulan tu dah boleh balik. Ya, cuti sekolah. Cuti sekolah 3 minggu. Terus cuti Asif, tak payah datang sekolah. 1 hari bulan Januari, tu dah insyaAllah lah kalau bukan. Oh, jadinya yang ni sekolah lah. Cuti penuh
Apa Asyik tak faham? Ya Asyik 3 minggu cuti Asyik tak datang sekolah. Betul Puan, tak ada datang sekolah awal lah sebab saya pun nak balik Sabah. Maklum Puan, maklum. Sekolahan tu sama. Bulan 1 ada sekolah lagi. Kita kan tamat pada 28 Februari insyaAllah. 28 Februari baru habis sesi 2021. 1 Mac baru kita mula sesi 2020. Okey Puan, faham, maklum. Okey. Dah, ada lagi? Hasil jelas tak? Hasil dah hilang dah. Hasil lah, dia faham lah tu. Okey, itu saja Ada pertanyaan lain tak sebelum saya teruskan? Okey, terima kasih pada Puan Ada atas penerangan yang sangat jelas. Saya pasti dan saya yakin ada cikgu-cikgu yang masih lagi blur-blur. Okey, lepas ni cikgu-cikgu boleh kaji balik, boleh baca balik. Nanti Puan Ada akan kongsikan slide. Okey, saya harap semua cikgu akan faham dan jelas tentang tata cara untuk pengoperasian sekolah dan bagaimana tindakan yang perlu diambil nanti bila sampai waktunya, sampai hari ini untuk kita bersekolah bersemuka. Semua cikgu-cikgu dah faham peranan masing-masing dan tindakan yang perlu diambil. Okey, untuk seterusnya berkaitan dengan HEM ni, saya akan jemput Encik Muhammad Najib bin Sebardi, GPK HEM untuk menyampaikan 2 taklimat iaitu tentang SOP 3.0 dan juga vaksinasi kanak-kanak 12 tahun. Okey, silakan Encik Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, terima kasih diucapkan kepada Puan Aslinda sebagai moderator. Yang berusaha Puan Zarinawati binti Ismail, Guru Besar SK Pasir Putih, rakan-rakan GPK serta guru-guru hebat SK Pasir Putih yang saya kasih sekalian. Okey, baik. Jadi pada petang ini saya akan teruskan dengan taklimat berkaitan dengan pengoperasian sekolah lah. Jadi sebenarnya mudah je kalau kita nak faham berkaitan dengan SOP persekolahan ni. Kita anggap sekarang ni macam kita kembali semula pada bulan Februari 2021. Macam kita nak buka balik sekolah masa bulan 3 hari tu. Kalau kita nak mudah faham lah. Okey. Okey, sekejap Okey, saya akan teruskan. Okey, seperti yang slide ni nampak tak? Dia pindah tak slide? Tak Nampak. Dia masih untuk surat pertama ke ataupun dah tempat lain dah? Pertama. Masih pertama. Nampak dia. Sekejap okey. Tak masuk lah. Sekejap. Masuk. Okey, seperti yang sedia maklum, sekolah akan dibuka untuk murid tahun 1 sehingga tahun 6 bermula daripada fasa 4 PPN lah. Dan untuk fasa 3, insyaAllah 24 hari bulan ini akan bermula sesi persekolahan bagi prasekolah. Okey, ni kita dah maklum lah. Jadi kalau kita lihat kepada situasi sekarang ni, perubahan fasa ni pun dah semakin pendek masa dia. Kalau kita lihat pada Selangor, fasa 2 ke fasa 3, 2 minggu je. And then sekarang kemungkinan dalam seminggu 2 lagi kita akan pergi ke fasa 4 lah. Ini dalam jangkaan saja. Jadi sekiranya fasa 4 dimaklumkan, jadi cikgu-cikgu perlu bersedialah untuk menjalankan sesi persekolahan. Okey. Berkaitan dengan vaksinasi warga sekolah, tadi dah dimaklumkan oleh Puan Ada, yang mana insyaAllah kalau kita lihat kepada
sekolah kita 1 November ini insyaAllah sebanyak 98% guru telah divaksinasi lengkap lah. Jadi tak ada masalah lah bagi rasanya kalau sekolah dibuka. Okey, untuk kehadiran seperti yang kita dah maklum tadi, kehadiran murid hanya 50% sahaja daripada enrolment kelas. Jadi adalah tugasan-tugasan guru kelas yang perlu dibuat selepas ini. Dan guru kelas sangat-sangat memainkan peranan penting lah dalam kehadiran murid ke sekolah ni nanti. Okey, dan untuk kelonggaran peraturan seperti yang dah dimaklumkan, okey, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai lah. Dan untuk sekolah kita saya harap kalau murid hadir tu dengan berpakaian sukan lah. Kalau boleh janganlah pakai jeans dan sebagainya. Jadi kita maklumkan jika ada masalah dari segi pemakaian sekolah, mohon murid-murid hadir dengan berpakaian sukan yang bersesuaian. Okey, dan ketidakhadiran murid perlu ada surat daripada ibu bapa dan ianya tidak dianggap sebagai ponting. Jadi kalau ada ibu bapa yang dia tidak bersedia untuk menghantar anak ke sekolah, pastikan guru kelas menerima surat pemakluman dari ibu bapa. Okey, berkaitan dengan pengawalan dan penyuraian murid, seperti yang kita telah lakukan sebelum ini, kita akan lakukan sekali lagi benda yang sama iaitu model 1 dan model 4 lah. Okey, ni tak ada masalah. Okey, yang seperti Cikgu Asia maklum tanya tadi, kalau kita lihat di sini pelitup muka perlu dipakai setiap masa. Jadi pelitup muka ni wajib, cuma berganda digalakkan. Okey, jadi pastikanlah, saya harap semua guru memainkan peranan lah dalam memastikan murid-murid senantiasa memakai pelitup muka dengan betul. Kalau kita lihat sebelum ini, semua pakai, tapi pakai bukan dekat mulut, dekat hidung. Semua pakai bawah dagu. Ramai macam itulah. Jadi termasuklah guru-guru ketika mengajar. Pun sama, pastikan memakai pelitup muka. Jadi kalau yang suara slow tu, kena usahakanlah sesuatu, guna mic ke, guna mikrofon ke dan sebagainya ke untuk membantu kita dalam sesi pembelajaran lah. Okey, yang ni saya boleh skip. Okey, seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan ujian kendiri COVID-19 murid sekolah. Okey, ujian kendiri ini perlu dijalankan kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya bila kita menjalankan sesi persekolahan nanti, tiba-tiba ada murid yang sakit. Tiba-tiba dia demam. Tiba-tiba dia batuk-batuk sesama bila berada di dalam sekolah. Kalau dia sebelum masa dia datang tu, dia dah demam, dia dah bergejala, jangan suruh masuk sekolah. Suruh dia balik terus. Tetapi bila sesi persekolahan dah berjalan, tiba-tiba ada murid yang demam bergejala. Jadi guru-guru, semua guru adalah sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan ujian kendiri COVID-19 ini. Jadi saya akan terangkanlah. Okey, tata cara dia. Okey, sebelum ujian dilaksanakan, murid hendaklah mengambil tindakan berikut. Iaitu dengan bantuan guru. Membaca arahan kit ujian kendiri COVID-19 dengan teliti. Kemudian memeriksa dan memastikan kit ujian COVID-19 adalah lengkap, tidak melepasi tarikh luput dan tidak rosak. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau sanitasi bagi mengelakkan kontaminasi silang. Saya pun tak faham kontaminasi silang ni. Maksudnya takut ada benda yang tidak maksudnya kesan yang tidak baik lah. Okey.
Yang kedua, semasa ujian dilaksanakan, melakukan ujian kendiri mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Okey. Mendapatkan bantuan daripada Jawatankuasa Pelaksana, dan Jawatankuasa Pelaksana ini ialah Jawatankuasa Kesihatan sekolah lah. Dan yang ketiga, merekod keputusan ujian COVID-19 dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selepas ujian dilaksanakan, memastikan semua alatan kit ujian dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan sempurna. Melupuskan plastik yang mengandungi kit ujian kendiri ini ke dalam tong sampah yang disediakan. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun sanitasi bagi mengelakkan kontaminasi silang. Okey, jadi saya akan tunjukkan video bagaimana cara untuk kita menjalankan ujian kendiri COVID-19. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu tengok video ini. Slow. Okey, ini adalah alat ujian yang kita dah terima sekolah dah terima. Okey, jadi sebelum kita perlu basuh tangan dahulu. Okey, ini cara untuk dapatkan, kita kena minta murid buat macam ni lah saya nak tengok pun saya nak termuntah ni. Okey. Ni cikgu kita kena bantu murid lah. Okey. Kemudian kita keluarkan kit tu. Okey, kita goncang-goncang kacau-kacau 10 kali. At least dia cakap mix at least 10 kali air liur tadi. Okey, kemudian kita masukkan cecair air liur tadi ke dalam satu botol yang disediakan. Okay. Dan saya rasa cikgu-cikgu pun pernah buat lah ujian ni di rumah masing-masing. Saya rasa tak ada masalah lah untuk bantu murid nanti. Okey, kemudian kita titiskan 4 titisan. Okey, ini bacaan dia juga kalau 2 line maksudnya positif, 1 line negatif. Kalau tak ada line maksudnya invalid. Jadi kalau invalid tu kita perlu jalankan sekali lagi. Ada yang ni dia pakai air liur. Dia boleh. Okey. Cikgu boleh jelas cikgu untuk cara kita nak jalankan ujian kendiri ni? Semua cikgu boleh faham? Boleh Okey, alhamdulillah Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya ialah tata cara pelupusan kit ujian. Cik Najib, Cikgu Rohana nak tanya soalan. Okey, tanya. Silakan. Silakan Cikgu Nurhana. Cikgu Nurhana, apa soalannya? Ada?
Ada Puan Selinda? Saya tak ada tanya. Tak ada, teruskan lah Cik Najib. Tak ada teruskan. Kejap lagi lah tanya. Apa dia? Okey, seterusnya saya nak menerangkan berkaitan dengan tata cara pelupusan kit ujian kendiri. Okey, yang pertama, masukkan ke semua bahan-bahan ujian tadi ke dalam plastik yang disediakan dalam kit tersebut. Okey, kemudian bila dah masukkan ke dalam plastik sampah yang digunakan, yang disediakan di dalam bilik isolasi lah. Dan nanti plastik sampah tu perlu dibuang, diikat dan perlu dibuang di dalam tempat pembuangan sampah lah. Jadi yang penting masukkan dalam plastik yang disediakan, kemudian masukkan dalam tong sampah yang bertutup di dalam bilik isolasi tersebut, kemudian nanti akan diikat sekali lagi dan dibuang ke dalam tong sampah yang besar lah. Jadi itu cara pelupusan dia lah. Cikgu Najib, saya. Cikgu Nur dah tanya tu. Cikgu yang perlu buat ujian kendiri ni adakah guru kesihatan atau guru bertugas mingguan? Okey, yang akan buat ialah guru bertugas mingguan. Okey, guru bertugas mingguan yang akan jalankan lah. Cuma kalau ada masalah boleh minta bantuan guru kesihatan untuk bantulah. Okay, sebab tu taklimat ini saya berikan kepada semua guru supaya semua guru dapat bersama-sama membantu dalam menjalankan ujian. Okey, dan cuma saya harapkan bila jalankan ujian ini nanti pastikan guru-guru yang menjalankan ujian memakai mask, kalau dapat double mask and then nanti saya akan sediakan face shield dan sarung tangan plastik untuk ketika menjalankan ujian. Okey, tindakan susulan apabila kita dah lakukan ujian kendiri. Kalau keputusan positif, apa yang kita kena buat? Kita kena tempatkan murid itu di dalam bilik isolasi, kemudian kita maklumkan terus kepada ibu bapa untuk ibu bapa ambil murid dan bawa murid ke pusat kesihatan yang berdekatan lah untuk dapatkan confirmation daripada doktor. Dan minta juga maklumkan kepada saya supaya saya dapat maklumkan kepada PKD untuk tindakan selanjutnya. Okey. Boleh faham jelas Kalau positif, tempatkan murid tu dalam bilik isolasi, kemudian maklum pada ibu bapa, minta ibu bapa ambil dan bawa ke klinik untuk dapat pengesahan daripada doktor. Ibu bapa tak boleh gunakan ujian yang kita buat ni sebagai sebagai hitam putih anak dia positif. Tak. Dia kena dapatkan confirmation daripada doktor. Okey. Dan maklumkan kepada saya supaya saya dapat maklumkan kepada PKD untuk tindakan selanjutnya. Okey. Dan sama jugalah semacam apa yang berlaku pada sekolah kita sebelum ini. Bila ada murid yang positif di sekolah, nanti PKD akan maklumkanlah apa tindakan selanjutnya, siapa yang kena pergi swab, siapa yang kena apa tindakan tu, itu semua atas maklum balas daripada PKD lah. Okey, sekiranya negatif, kita tak ada masalah, kita hanya maklumkan pada ibu bapa untuk ambil murid dan bawa pulang. Sebab murid tu bergejala, dia demam ke. Okey. Dan sekiranya keputusan invalid, perlu ulangi sekali lagi ujian saringan. Okey. Dan segala keputusan yang ada, cikgu-cikgu perlu merekod keputusan itu di dalam buku yang akan disediakanlah oleh jawatan kuasa kesihatan nanti. Okey, ni saya skip. Seterusnya saya akan terangkan. Okey, untuk ujian kendiri ada apa-apa soalan tak? Tak ada Okey, untuk perjalanan sekolah, saya rasa benda ni mudah je, cikgu pun dah tahu, dah faham. Okey, untuk sesi pagi murid akan hadir 6.50 hingga 7.10 dan akan mulakan
PDPC pada pukul 7.15. Untuk sesi petang 12.50 hingga 1.05 adalah sesi murid hadir ke sekolah dan akan mulakan PDPC pada jam 1.10 tengah hari. 1.10 petang. Okey, untuk waktu rehat. Okey, sama murid tahun 4 dan 5 9.45 hingga 10.05. Murid tahun 6 10 suku hingga 10.35. Ini sama. Okey, untuk masa pulang kita akan jalankan model 4 iaitu murid beredar secara berperingkat. Okey, untuk masa pulang tahun 4 12.25, tahun 5 12.30, tahun 6 12.35. Dan saya harap cikgu-cikgu masa akhir tolong alert masa-masa ini. Apa yang saya nampak yang lepas, kadang-kadang tu ada yang tahun 4 12.30 baru keluar. Kalau boleh punctual lah, kalau boleh punctual. Okay, begitu juga sesi petang, tahun 1 5.50, tahun 2 5.55, tahun 3 pukul 6. Dan saya harap guru masa terakhir bersama murid, tolong bawa murid daripada kelas sehingga ke pintu gate. Sebab apa yang saya nampak, kadang-kadang tu murid dia berjalan dia tanpa cikgu, memang habislah dia bermain. Dan untuk sesi kali ini murid dah tak ramai dah. Kalau murid satu kelas tu 30 orang, yang ada 15 orang. Jadi saya rasa cikgu-cikgu boleh kawal dia dengan lebih baik lah. Dan masa pulang hari Khamis untuk sesi petang ialah 5.30. Dan untuk masa sanitasi, sama. Sesi 1 pukul 7 hingga 7.10 adalah masa sanitasi kelas. Okey, sesi kedua selepas balik, sesi pagi balik iaitu 12.25 hingga 12.40 dan sesi ketiga selepas sesi petang balik iaitu 5.50 hingga 6.05. Okey, untuk waktu solat Zuhur sebelum PDPC. Okey, saya mungkin boleh, kalau sekarang ni waktu masuk waktu awal, jadi mungkin murid-murid boleh bersemayang di rumah lah. Tapi sekiranya masuk waktu lewat, kalau ada murid yang minta untuk solat, saya rasa kita perlu berikan kebenaran lah untuk murid solat. Yang penting menjaga SOP lah. Okey, dan asal kita minta murid akan pulang paling lewat pun pukul 6. InsyaAllah dia sempat lagi bersolat di rumah masing-masing. Okey, untuk kehadiran pelajar sama, saya rasa yang ni sama je, kita perlu ambil suhu dan imbas kod QR kehadiran murid di pintu pagar. Okey, kalau murid itu suhunya melebihi 37.5, jangan bagi masuk, minta ibu bapa ambil murid tersebut. Okey, lepas saja dia scan suhu, scan QR code, minta murid pergi basuh tangan dan bergerak ke kelas mengikut anak panah atau laluan yang betul. Okey, dan murid nanti di kelas, guru yang pertama perlu berada di dalam kelas awal. Kalau dapat 10 minit sebelum waktu PDPC, guru pertama mesti dah berada di dalam kelas untuk sesi ataupun proses sanitasi kelas. Okey. Okey, dalam kelas saya rasa sama saja. Okey, perlu kita okey, untuk dalam kelas rasanya sama saja. Kita perlu mematuhilah penjarakan sosial. Okey, pastikan murid-murid duduk di tempat yang betul. Okey, kalau ada murid yang bergejala kena jalankan ujian kendiri dan sebagainya lah. Saya rasa ni tak ada masalah. Sama saja. Okay, untuk waktu rehat kita jalankan proses yang sama sebelum ini. Iaitu semua murid akan makan di dalam kelas. Okay, pembelian makanan adalah melalui kumpulan WhatsApp kelas masing-masing 1 hari sebelum. Okay, dan minta order itu dihantar selewat-lewatnya jam 9.30 malam sehari sebelum. Okay. Dan murid perlu membayar tempahan makanan tersebut kepada guru masa pertama. Okey, yang ni ada perubahan sedikit. Sebelum ni yang saya nampak, murid-murid bayar kepada guru kelas. Dan
Tapi yang kali ini saya minta tolong kepada guru masa pertama untuk kutip pembayaran tempahan makanan murid. Dah kutip, barulah guru masa pertama serahkan kepada guru kelas. Boleh saya minta bantuan lah ni. Okey. Jadi wakil kelas perlu beratur mengikut tanda penjarakan semasa mengambil makanan di kantin. Yang ni saya rasa sama saja SOP yang kita telah jalankan sebelum inilah. Okey, ada masalah. Okey, senarai menu ni ini yang lama. Sekiranya ada yang baru nanti saya akan maklumkan selepas inilah. Okey, untuk penggunaan tandas pun sama. Okey, cuma pas ni saya tak pastilah ada lagi ke tidak. Jadi nanti masa sesi mengemas kelas, saya harap guru-guru kelas dapat maklumkan kepada SUHAM berkaitan dengan PAS lah. Kalau tak cukup atau hilang dan sebagainya, boleh maklumkan kepada SUHAM. Cikgu Noha. Okey, untuk pergerakan balik saya dah terangkan tadi dah. Jadi saya rasa tak ada masalah. Okey, dan peralatan-peralatan disarankan untuk bawa ke sekolah, pelitup muka, bahan sanitasi, tisu basah atau tisu kering, dan satu lagi yang paling penting iaitu kain pengelap. Tolong minta murid bawa kain pengelap seorang satu. Kadang-kadang ni apa yang saya nampak sebelum ni dia pinjam kawan dia. Jadi kita kena buat penegasan sedikit lah berkaitan dengan ini. Okey. Dan sekiranya ada wakil PIBG, inilah sebenarnya kita mohon sumbangan daripada ibu bapa berkaitan dengan alat sanitasi, sabun dan sebagainya lah. Okey. Okey, tindakan sekolah. Okey. Yang ni sangat-sangat penting. Saya harap guru-guru dapat ambil perhatian. Okey, berkaitan dengan Jawatan Kuasa Rawatan dan Kesihatan yang diketuai oleh Cikgu Nurliza. Pertama sekali, pastikan bilik rawatan dalam keadaan yang bersih dan bersedia untuk beroperasi. Dalam tu ada kotak-kotak iPad, nanti insyaAllah saya akan minta guru yang berkenaan untuk keluarkanlah. Okay, yang kedua, sediakan tempat penyimpanan kit ujian yang sesuai. Kita kit ujian ni ada di pejabat, jadi nanti ambil dan sediakan tempat penyimpanan. Dan perekodan kena ada rekod. Okay, yang ketiga, minta sediakan tong sampah bertutup dan dilabelkan. Dekat tong sampah tu kena label pelepusan kit ujian. Tong sampah ni khas untuk kit ujian saja. Jangan letak sampah lain. Jadi kena sediakanlah tong sampah bertutup. Letak di dalam bilik kesihatan. Bilik kesihatan saja. Okey, letak di dalam bilik kesihatan. Kalau tong sampah tu cikgu keluarkan duit cikgu sendiri, maklumkan kat saya. Nanti boleh claim lah dengan saya. Jangan beli yang mahal-mahal sangat. Okey, seterusnya sediakan buku pelaporan kit ujian. Okey, bila murid masuk ke buat ujian, kita kena catatkan nama murid itu, kelas, tarikh, masa dan apa keputusan dia. Kita kena catatkan. Okey, dan nama guru yang menjalankan ujian. Okey, dalam buku pelaporan tu mesti ada itulah tadi. Nama, kelas, tarikh, masa, keputusan dan nama guru yang menjalankan ujian. Okey, boleh faham Cikgu Nurliza? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, jawatan kuasa 3K dan jawatan kuasa pembangunan fizikal sekolah yang diketuai oleh Ustaz Akmal dan Cikgu Faizal. Okey. Jawatan kuasa 3K, okey. Kita pun tak jangka lagi bila sekolah akan dibuka. Tetapi bila diumumkan fasa 4, kita dah perlu jalankan dengan segera kerja-kerja pengemaskinian tanda-tanda arah. Jadi untuk masa sekarang, saya harap Ustaz Akmal dapat buat perancangan awal lah berkaitan dengan kerja-kerja pengemaskinian tanda-tanda arah. Okey, dan buat yang rasa terlalu teruk saja. Mana yang memang dah tak nampak langsung, itu kita perlu
buat penambahbaikan lah di situ. Okay, yang kedua, rancang juga gerak kerja pengemaskinian kelas. Dan untuk gerak kerja ini, kita hanya dibenarkan memanggil guru dengan kuantiti yang paling minimum. Kita tak boleh panggil ramai-ramai macam itu, gotong royong ramai-ramai, tak boleh. Maksudnya ustaz rancang 1 hari 2 kelas ke datang, macam tu. Buat perancangan dahulu. Okey. Yang ketiga, memastikan peralatan sanitasi mencukupi dan boleh digunakan. Dan yang keempat, memastikan semua papan tanda atau banner yang berkaitan dengan COVID dalam keadaan baik dan dipamerkan. Dan pihak kalau dapat Ustaz boleh bincang dengan PIBG untuk penambahan dana lah untuk kita jalankan kerja-kerja untuk proses cat dan sebagainya lah. Okay, boleh Ustaz Okey, seterusnya Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sekolah memastikan sinki dan paip basuh tangan dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk digunakan. Dan bantuan juga, saya mohon bantuan Cikgu Faizal dan tim untuk memastikan semua tong sampah yang berada di sekolah bertutup, terutama di dalam kelas. Boleh Cikgu Faizal? Okey, seterusnya Jawatankuasa Data dan ICT Sekolah di bawah Cikgu Fadil dan Cikgu Sufian. Okey, yang pertama sekali saya minta bantuan untuk membangunkan Google Form dan data studio untuk borang pengisytiharan kesihatan murid. Okey. Jadi contoh borang tu nanti saya akan tunjukkan. Dan yang kedua, membangunkan Google Form dan data studio borang kebenaran ibu bapa untuk menjalani kebenaran murid menjalani kit ujian kendiri COVID-19 di sekolah jika bergejala. Boleh Cikgu Fadil dengan Cikgu Sufian? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, ini contoh borang pengisytiharan kesihatan. Dia sama je macam MySejahtera. Okey. Dan yang ini adalah borang kebenaran ibu bapa pelaksanaan ujian kendiri untuk anak-anak dia. Okey, tindakan guru kelas. Yang ini paling penting sekali. Saya harap guru kelas dapat memberi tumpuan dan hari ini saya dah berbincang dengan barisan pentadbir melantik Cikgu Fazlin untuk menjadi guru kelas sementara bagi 2 UM. Sementara Cikgu Nurlina cuti bersalin. Jadi semua perkara-perkara yang melibatkan 2 UM akan dijalankan ataupun diberi tanggungjawab kepada Cikgu Fazlin. Terima kasih Cikgu Fazlin kerana menerima dan membantu saya. Okey, seterusnya tindakan guru kelas. Yang pertama sekali, guru kelas kena membahagikan murid kelas kepada 2 kumpulan. Kumpulan A dan kumpulan B. Dan tolong untuk pembagian kumpulan ini kalau boleh seimbang daripada segi jantina dan seimbang dari segi keperluan murid. Maksudnya kita menetapkanlah murid tu dengan bilangan yang seimbang, iaitu separuh-separuh. Contoh kalau kelas tu 30 orang, jadi 15 orang kumpulan A dan 15 orang kumpulan B. Dan ada cadangan untuk kita jadikan murid-murid yang ada adik-beradik, kita letakkan dalam kumpulan A. Supaya bila hantar ke sekolah tu satu keluarga senang. Jadi yang ni minta bantuan guru kelas untuk buat survey dengan parents, siapa yang ada adik-beradik di sekolah, letakkan di kumpulan A, yang tak ada tu kita letakkan di kumpulan B. Tapi kalau boleh seimbang bilangan lelaki, bilangan perempuan. Boleh?
Okey, yang kedua, senarai yang lengkap perlu dimaklumkan kepada ibu bapa. Diserahkan satu salinan soft copy kepada Cikgu Noha dan satu salinan hard copy perlu ditampal di kelas. Okey, untuk salinan soft copy perlu dihantar pada Cikgu Noha pada 17 Oktober 2021. Dan bila kerajaan umumkan Johor fasa 4, senarai nama tersebut perlu dimaklumkan kepada ibu bapa. Okey, supaya ibu bapa jelaslah. Dan senarai ini sangat-sangat penting sebab guru kelas akan menjadi pengiklan ataupun pemaklum untuk murid datang. Contoh bagi tahu, okey, tarikh sekian-sekian murid kumpulan ni datang, terus bagi tahu nama dia. Supaya murid-murid faham. Kalau kita cakap je dengan murid, memang macam ada beritahulah, silap-silap ramai yang datang, suka hati dia je. Okey, jadi guru kelas, senarai ini sangat pentinglah bagi guru kelas. Okey, yang kedua, susun kedudukan murid berdasarkan kumpulan yang dibina pada plan kedudukan murid kelas. Okey, untuk soft copy ataupun format senarai nama murid ni saya akan berikan nanti. Dan format untuk susunan kedudukan murid pun saya akan bagi nanti. Okey, untuk susunan kedudukan murid ni sama, satu salinan plan perlu diserahkan kepada SUHAM. Soft copy pada 17 Oktober 2021. Dan bersamaan dengan senarai nama tadi, bila kerajaan umum saja Johor fasa 4, perlu dimaklumkan kepada ibu bapa. Okey, boleh Okey, yang ketiga, memastikan... Cikgu Najib. Ya, saya. Ada pertanyaan daripada Cikgu Syarina, dia tanya, susunan meja murid tu disusun ikut bilangan pengiliran atau macam biasa? Okey, nanti saya akan terangkan selepas ini. Sekejap Boleh? Saya akan tunjukkan gambar nanti. Okey. Ketiga, memastikan kelas dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk sesi PDPC. Okey, pastikan meja dan kerusi disusun dengan jarak yang betul. Penandaan meja. Ni penandaan meja kena buat. Meja yang berada di hadapan sekali, dia punya kaki tu kena tandakan. Dan meja yang berada di tepi sekali, ujung sebelah kanan, daripada hadapan kelas tu sebelah kanan pun perlu ditandakan kaki dia. Okey, pastikan anak panah keluar masuk ada makluman tentang COVID telah dipamerkan. Yang ni saya ucapkan terima kasih pada semua kelas kerana makluman tentang COVID ni semua kelas dah dipamerkan. Terima kasih. Cuma pastikanlah benda tu ada lagi di kelas masing-masing. Okey, kelengkapan sanitasi kelas dan sanitasi tangan mencukupi dan bersedia untuk digunakan. Jadi pastikan pam sanitasi meja tu elok dan sebagainya lah nanti bila waktu gotong royong nanti. Okey, memastikan semua tong sampah yang ada di kelas adalah bertutup. Jika tidak bertutup, boleh maklumkan kepada Cikgu Faizal dan timnya untuk bantuan mereka lah. Okey. Okey, ini borang senarai nama murid. Nanti format dia saya akan berikan dekat bawah ni cikgu boleh nampak kumpulan A, kumpulan B. Okey, kelas tu jadi kalau kelas tu ada 20 orang. Okey, contoh kelas 5 UKM. Keseluruhan murid ialah 30. Okey, kumpulan A, jadi bila 30 pastikan bilangan murid kumpulan A adalah 15. Dan pastikanlah nama-nama mereka ada. Begitu juga nanti untuk kumpulan B. Okey, boleh jelas cikgu untuk borang? Senang je Okey, untuk pelan kedudukan. Okey, untuk pelan kedudukan, kalau cikgu nampak kat sini, murid kumpulan A, dia tak akan duduk di meja murid kumpulan B. Sebab dia berselang-seli. Boleh nampak boleh beza tak ni? Daripada apa yang saya tunjuk ni. Nampak. Nampak kan? Jadi kumpulan A tu selang satu meja panjang. Okey, contoh dia dah mana dia jadi panjang lah jauh.
murid duduk kosong, ada murid A2 kosong, murid A3. Dia jarak dia macam inilah. Saya rasa daripada gambar ni cikgu boleh nampak jelas lah sebenarnya. Okay, jelas Okey, jadi menjawab tak tadi soalan cikgu Syarina Dan saya harap kalau dapat dilabelkanlah murid A. Tapi sebenarnya benda ni dah ditampal di kelas. Jadi tapi untuk memudahkan, mungkin hari yang pertama, minggu yang pertama murid akan cacah merbah jugalah. Jadi kalau dapat yang A1, A2 ni untuk saya terangkan pada cikgu. Tapi untuk cikgu hantar kepada cikgu Noha dan ditampal di kelas, cikgu perlu tuliskan nama murid. Bukan A1, A2 juga tuliskan nama murid. Nanti format dia cikgu klik je, nanti tukar pada nama murid. Okay, jelas? Okay. Okay, seterusnya. Ini penting. Cara pengisian kehadiran murid dalam APDM. Sebab ada murid pergi sekolah, ada murid duduk rumah, nak tulis macam mana ni? Okey. Bagi murid yang bersemuka, murid yang sepatutnya hadir ke sekolah, contoh kumpulan A. Kalau murid itu hadir, kita tulis hadirlah. Kalau murid itu tidak hadir, tetapi mendapat kita ada surat daripada ibu bapa menyatakan murid itu alasan tak hadir murid itu macam mana nak cakap? Pemakluman daripada ibu bapa dia tak nak hantar anak dia pergi sekolah. Sepatutnya dia hadir kumpulan A. Kita kena tanda itu tidak hadir tetapi alasan dia ialah COVID-19 kebenaran ibu bapa. Dekat APDM nanti. Okey, kalau dia tidak hadir atas sebab yang lain, kita tulis tidak hadir macam biasalah. Okey, jelas cikgu? Okey, bagi murid yang PDPR. Sebab contoh tarikh 1 hari bulan 11. Yang hadir ialah murid kumpulan A. Tapi yang murid kumpulan B kita kena tulis juga kehadiran dia. Iaitu COVID-19 penggiliran. Bagi murid yang diarahkan, maksudnya nanti kalau APDM tu dah boleh buka, saya boleh tunjukkan lah. Nanti saya cuba tunjukkan yang APDM. Saya cerita ni macam tak nampak sangat. Tapi itulah, kalau yang datang, sepatutnya datang tapi tidak hadir. Kalau disebabkan oleh ibu bapa yang tidak memberi kebenaran untuk hadir, kita kena tagging dia COVID-19 kebenaran ibu bapa. Kalau tidak bersebab, kita pilih tidak hadir saja. Alasan tu ikut situasi lah. Okey. Macam yang sebelum ni. Dan murid yang PDPR, kita tulis tidak hadir tetapi alasan dia ialah COVID-19 penggiliran. Boleh faham cikgu Ini guru kelas ni penting ni. Okey. Untuk kelonggaran, ni tadi saya dah maklumkan. Yang ini kalau dia nak pakai pakaian sukan sampai Februari 2022 pun, kita tak boleh nak marah lah. Biarkan saja. Yang penting mereka hadir ke sekolah untuk belajar. Okey. Sehingga di sini ada apa-apa soalan tak? Tak ada Okey, saya teruskan dengan program imunisasi COVID-19 kanak-kanak. Okey, seperti yang kita maklum, murid 12 tahun sehingga murid 17 tahun. Sekarang ini sedang berjalanlah program vaksinasi untuk kanak-kanak. Dan kita di sekolah rendah melibatkan murid tahun 6 lah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru kelas tahun 6 yang telah membantu saya dalam proses pendaftaran program vaksinasi untuk murid sekolah kita. Okey. Okey, objektif dia adalah melindungi kanak-kanak dari penyakit teruk dan kematian akibat jangkitan COVID. Ini samalah macam kita juga.
Okey, membolehkan sekolah dibuka dan beroperasi dengan selamat, mengurangkan risiko penularan dan meningkatkan reputasi vaksinasi COVID-19 dalam populasi Malaysia. Dan untungnya kanak-kanak kita ni, okey, mereka akan dapat Pfizer lah. Tak perlu tunggu lama macam saya. Okey, saya dapat exact apa? Lama menunggu. Okey, kanak-kanak umur 12 tahun ini dia akan dapat Pfizer. Okey, dan sekarang ni memang sedang berjalan vaksinasi murid sekolah menengah. Dan habis saja vaksinasi murid sekolah menengah, sekolah rendah akan berjalan lah. Okey. Okey, dan untuk proses kerja, yang pertama sekali pendaftaran. Ni kita dah di peringkat sekolah kita, di sinilah kita di peringkat pendaftaran. Kemudian nanti bila PPB, KKM maklumkan tarikh untuk vaksinasi dan tempat untuk vaksinasi. Sekarang ni ada isu tempat lah. Sekejap di sekolah, sekejap di dewan untuk sekolah menengah. Sampaikan ada guru-guru yang kena marah dengan Haji Kuswandi dan sebagainya. Kan? Okey. Itu jadi isu dah sebenarnya. Okey. Jadi sekiranya PPB, contoh KKM maklumkan sekolah kita menjadi tempat PPV. Jadi kita sebagai guru-guru di sekolah ini akan menjadi volunteer. Nak tak nak nama volunteer tapi paksa rela lah senang cerita. Untuk sama-sama membantu dalam proses pembaksian murid-murid tahun 6. Kiranya sekolah kita menjadi tempat PPV lah. Okey. Dan selepas itu barulah sama macam proses kita di sana, nanti ibu bapa akan isikan borang kebenaran. Okey, dan kita perlu untuk persediaan tempat dan proses vaksinasi. Untuk tarikh ditetapkan oleh KKM masih lagi tiada, dan sekiranya nanti apabila KKM dah maklumkan kepada pihak sekolah berkaitan dengan tarikh dan tempat, saya akan maklumkanlah kepada semua cikgu-cikgu berkaitan dengan perkara ini. Okey, untuk hebahan vaksinasi kanak-kanak, saya ucapkan juga terima kasih pada guru-guru tahun 6 yang telah menyebar luaskan hebahan ini kepada ibu bapa. Okey, rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, terima kasih kepada Cik Najib atas penerangan yang sangat jelas. Okey, banyak nampaknya kerja-kerja yang perlu dilakukan, tugas dilakukan oleh guru kelas. Mungkin lepas ni cikgu sebelum naik sekolah ni boleh buat senarai semak dululah apa yang perlu dilakukan. Jadi saya buka soalan. Untuk kedua-dua slot ni kalau cikgu ada pertanyaan boleh kemukakan sekarang. Okey, Cikgu Syarina. Cikgu Syarina betul. Cikgu Syarina pun saya lupa nak maklumkan. Okey, kena bantu untuk kelas 5 UTM. Terima kasih Cikgu Syarina. Farida. Lupa pula dia. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Macam tak ada Cik Nadib? Tak ada. Cik, saya nak tanya. Okey. Okey, kan ada 2 orang guru petang bersalin cuti. Ada guru ganti ke kalau masuk fasa 4 nanti? Itu kena point ada jawab. Okey, buat masa ni kita tiada lagi penggantian untuk guru-guru yang bersalin. Jadi sekiranya ada apa-apa maklumat nanti, sebab pihak sekolah dah hantar ke PPD untuk guru ganti. Tapi tiada lagi maklumat daripada PPD lah. Kiranya nanti kalau ada, pihak sekolah akan maklumkan nanti. Okay, lain? Ya, Assalamualaikum Cik. Okey. Saya nak tanya agak. Okey, boleh. Untuk pembukaan prasekolah, pembukaan sekolah, kalau untuk prasekolah ni selalunya ada orang jabatan akan turun ke? Ada makluman ke? Okey, untuk senarai
pemantau memang sekolah dah dapat Puan okey. Tapi itu untuk PPKI lah, dan kebiasaannya memang menjadi kewajipan lah, memang akan ada pemantau yang datang untuk pastikan proses sesi persekolahan tu berjalan dengan lancar lah. Dan untuk prasekolah saya minta bantuan untuk terpaksa, yang ni kali ni memang dah terpaksa dah, kena buka sketing tu cikgu. Dalam proses dah tu Cik. Okey, terima kasih banyak-banyak. Untuk nanti yang masa kedatangan murid tu kan, Okey. kan sebelum PKP sebelum ni kan kita memang prasekolah akan cek suhu kat kawasan prasekolah tu kan. So yang kali ni macam mana ke, kita nak mulai pada depan juga. Tapi macam susah sikit kalau di depan tu Cik. Saya rasa better saya ngamuk je lah kat daripada prasekolah tu. Okey, kita akan jalankan dua kali cek suhu. Di depan guard akan cek. Okey. Okay, sekiranya okey, baru dia akan masuk dan cek dan untuk catatan di prasekolah. Okey lah kalau macam tu. Okay. Sebabnya nak scan dorang punya kad tu kan, macam susah sikit kalau macam, sebab saya yang pegang kad dorang tu. Betul-betul, saya faham. Jadi kita akan buat macam tu lah, macam yang lepas sama. Guard akan scan dahulu, jika okey baru dia bagi masuk ke dalam lah. So saya akan buat scan kali kedua lah. Ya, betul. Okay, alright. Itu saja. Terima kasih Cik. Sama. Cik Najib. Ya, saya. Nak tanya, bilik rawatan tu langsir dia kena tarik cabut ke? Betul, kena juga. Tapi kalau yang di bilik rawatan tu dia ada, kalau yang dalam bilik tu kena cabut lah. Kalau yang setakat di luar tu saya rasa tak perlu. Okey. Okey. Cik Najib. Ya, saya. Jika ada di kalangan murid kita yang ibu bapa dia enggan menghantar murid ke sekolah, maksudnya dia tak nak anak dia pergi sekolah takut COVID. Okey. Kita tarik terus daripada senarai kumpulan tu ke dia akan ada dalam list? Okey. Untuk murid yang tak nak, maksudnya parent tak beri kebenaran untuk hadir ke sekolah, pertama sekali cikgu kena pastikan dia hantar dahulu surat. Sebab surat itu menjadi hitam putih untuk kita menyatakan murid itu memang tak hadir disebabkan kebenaran dengan kebenaran ibu bapa lah. Okay. Dan kita bahagikan dua cikgu. Contoh ada dua orang yang parent tak beri. Jadi seorang tu kita masukkan dia di bahagian kumpulan A dan seorang lagi di kumpulan B. Dan kedudukan dia di dalam kelas, kita letakkan dia di sebelah belakang sekali. Sebab bila dia tiba-tiba, sebab kadang-kadang parent ni, seminggu je dia tak nak hantar. Minggu kedua dia hantar. Ini biasa. Dia tengok, budak-budak pergi sekolah, takkan aku nak jaga anak. Biarlah aku pergi dating kan. Dia pun okey hantar. Jadi kalau kita letakkan dia di belakang murid itu, jadi tak ada masalah. Dia boleh masuk terus. Macam tu. Boleh jelas cikgu? Okey. Terima kasih. Okey, baik, sebelum saya tutup majlis pada hari ini, saya buka dulu pada pentadbir. Puan Sri Rahayu ada apa nak cakap? Tak ada Puan. Nanti ada ucapan guru besar ya. Cik Najib, sambung lagi tak Cik Najib? Saya dah lah cukup. Ada lagi soalan ya? Tak ada kan? Soalan ditutup. Puan ada tutup soalan Soalan ditutup. Okey, seterusnya saya menyerahkan majlis semula kepada Puan Guru Besar. Silakan. Okey. Jangan. Cikgu semua muka dah layu je. Kalau dia tak nak hantar, dia lah dia yang kena respon. Dia yang bukan itu jangan galakkan. Okey, terima kasih Puan Linda. Okey, terima kasih Cikgu Najib dan juga Cikgu Ada yang telah memberikan
maklumat, taklimat yang begitu padat sekali. Terutama Cikgu Najib tadi, dia buka slide ni penting. Dia buka slide ni pun penting. Jadi senang cerita semuanya memang penting Cikgu. Mana-mana bahagian kedua-dua tu adalah semuanya penting belaka. Cuma cikgu kena bersedialah. Seperti mana saya cakap tadi, kita besok mula dah mula fasa 3. Tetapi 24 tu kita agak je. Cikgu jangan pandai-pandai pula maklumkan kepada parents bahawa 24 hari bulan adalah hari prasekolah. Jangan. Kami diarahkan tidak memberikan kenyataan apa-apa pembukaan naik sekolah selagi tak ada hitam putih daripada JPNJ. Kita sebut aja 24 tapi sebenarnya kita tak tahu bila tarikhnya. So kita tunggu arahan surat hitam putih daripada JPN bila prasekolah akan naik sekolah. So jangan sebut apa-apa tarikh. Ini peringatan daripada saya. Okey, tentang yang Cikgu Najib pesan tadi, guru kelas. Guru kelas perlu memang banyak kerja. Terutama untuk mengagihkan murid itu kepada 2 kumpulan. Memang ada disarankan supaya seperti Cikgu Najib cakap, kumpulan A itu semua ialah yang adik-beradik, yang ada adik-beradik. So cikgu-cikgu kelas kena detect awal-awal mana yang adik-beradik dia untuk cikgu kelompokkan dalam satu kumpulan supaya mereka mak ayah dia senang hantar ke sekolah pada waktu yang sama. Bukannya kejap hantar, kejap tak hantar, jadi rumutan kepada parents nanti. Okey, kemudian yang ketiga supaya cikgu tidak bertanya kepada parents, ada tak cikgu mak bapak yang tak nak hantar anak sekolah, jangan tanya. Okey. Sekiranya ada, selalunya kerja yang sebegini parents akan tanya cikgu kita. Kita kena tunggu biar parents yang bertanya. Okey. Saya tak nak hantar ke sekolah. Kalau tak nak hantar ke sekolah tu cikgu kena confirmkan tak nak hantar terus ke, nak hantar seminggu ke, tak nak hantar. Kita tak nak celang-celok menyusahkan kita. Tanya direct macam tu. Tetapi kita jangan open kepada parents siapa yang tak nak hantar anak dia ke sekolah. Biar mereka yang meresponkan kepada cikgu-cikgu. Okey. Ni nanti untuk minggu harapan insya-Allah kita ada lagi taklimat untuk perkasaku untuk lebih detail lagi. Okey, macam mana caranya, kaedahnya untuk kita punya kaedah bersemuka yang akan berlaku tak lama lagi sebab pada saya memang jangka masa yang cepat, habis fasa 3 dan fasa keempat pula nanti ni. So cikgu kelas memang dah sekarang ni memang dah kena bergeraklah untuk agih-agihkan cikgu senarai nama untuk tengok jawatankuasa 3K sedia untuk melakukan kerja-kerja pengoperasian. Kami tiada istilah gotong royong. Saya tak nak sebut gotong royong. Nanti ada yang buat report lagi. Saya cakap lagi. Ada yang buat report lagi mengatakan pentadbir mengarahkan gotong royong. Kalau ikut daripada arahan PPD, arahan daripada Dasentri KPPM, ada yang dimaklumkan kepada dalam grup kami bahawa boleh panggil sebilangan kecil guru untuk membantu pengoperasian pembukaan sekolah. Tapi bukan istilah gotong royong. Jadi jawatankuasa 3K akan uruskan jawatankuasanya untuk hadir, untuk touch up balik tanda-tanda arah ataupun meja-meja yang dah bersepah dan sebagainya. Untuk langsir kelas, insya-Allah cleaner saya dah arahkan cleaner turunkan langsir dan saya terus letakkan dalam plastik hitam dan letakkan di dalam kelas tersebut. Sekarang ni sedang beroperasi dan hampir semualah kelas telah diturunkan langsirnya. Lagi lain-lain saya rasa tak ada lagi. Kalau cikgu ada apa-apa yang tak jelas, cikgu boleh PM lah nanti rakan-rakan pentadbir ataupun tanya saya sendiri. Lain apa lagi? Tak ada lagi dah. Tak ada cerita. Okey, saya rasa semua cikgu dah selesaikan 2 dos settle semua Ada lagi? Cikgu lain boleh. Oh, Najib belum lagi ya. Ada dos yang kedua Ada 2-3 orang lagi belum settle dos kedua. Alhamdulillah
Yang sudah settle dos kedua boleh maklumkan pada Puan Ada ya. Okay, Alhamdulillah hampir ke semua kita yang sudah settle yang menerima vaksin ya untuk anak-anak murid kita sendiri. Okey, saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada Puan Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Guru Besar. Okey, saya rasa sampai setakat ini saja